pembentangan slide. Kita perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat kita di Facebook minta saya ulas satu video yang diterbitkan oleh Ustaz Abdul Samad berkaitan tentang puasa awal tahun dan akhir tahun. Jom kita dengar sama-sama video berkenaan. Pak Ustaz, bagaimana hukum puasa akhir dan awal tahun hijrah? Apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia jawab soalan ni. Melihat dalil, jangan hanya perbuatan Nabi. Pernah tak dibuat Nabi? Okay. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Hadis itu bukan cuma perbuatan Nabi, hai saudaraku. Hadis itu 3. Ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin, ucapan, fi'lin, perbuatan, takririn, perbuatan sahabat yang diakui Nabi. Contoh, solat sunat wudhu. Solat sunat wudhu mana pernah dibuat Nabi? Solat sunat wudhu itu Bilal yang melakukan, dibenarkan Nabi. Namanya takrir. Itu sunnah juga, sunnah takrir ya. Jadi jangan sikit-sikit. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Ini orang tak paham sunnah. Sunnah itu bukan hanya sekedar perbuatan, ucapan Nabi. Nah, terkait tentang awal tahun dan akhir tahun. Akhir tahun itu kapan? Hari terakhir bulan Zulhijjah. Awal tahun itu kapan? Muharram. Tanggal 1 Muharram. Adakah Nabi secara umum menyebutkan tentang puasa di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram? Ya. Faminal hurumi fasum. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu kapan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka orang yang melaksanakan puasa di hari terakhir dan di awal, maka termasuk dalam dalil umum. Makanya kalau saya ditanya, ada tak dalil orang yang puasa di hari terakhir Zulhijjah dengan 1 Muharram? Dalilnya umum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Puasa dia di dalam 4 bulan ini. Apakah di awal, apakah di ujung, apakah di tengah, apa? Masuk dalam dalil umum. Lalu yang tak boleh itu mana? Siapa yang puasa di awal tahun dan di akhir tahun, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Itu baru tak betul. Pahami dengan baik. Dalil umum ada, dalil khusus tak ada. Alhamdulillah kita dah dengar video berkenaan satu persatu. Jadi saya tak nak ulas berkaitan tentang pendalilan berkaitan tentang salat wuduk yang dilakukan oleh Bilal. Demikian juga yang lain lah. Tapi ada beberapa isu menarik yang kita boleh berikan ulasan. Pertama, kita patut bertanya, mengapa Nabi tak pernah puasa awal tahun dan akhir tahun? Jawapannya cukup mudah. Sebab Nabi tak pernah jumpa awal tahun, tak pernah jumpa akhir tahun. Zaman Nabi belum ada kalender seperti mana yang kita pakai pada hari ini. Wujud kalender Rom kuno pada zaman Nabi, tetapi Nabi tak pernah gunakannya dalam pemerintahan baginda. Kalender Hijriah pula mula muncul ketika pemerintahan Umar Al-Khattab. Kisahnya ia bermula dengan sepucuk surat daripada Abu Musa Al-Asy'ari yang merupakan Gubernur Basrah yang dihantar kepada Umar. Berikut merupakan kandungan surat berkenaan. Innahu ya'tina min amirul mu'minin kutubun fala nadri ala ayyu na'mal wa qad qara'na mahallahu Sya'ban fala nadri ahwa Sya'banu alladhi nahnu fihi amil madhi. Telah datang kepada kami satu surat, beberapa surat daripada Amirul Mukminin. Sementara kami tak tahu bilakah kita patut untuk melaksanakannya. Kami telah membaca surat yang ditulis pada bulan Sya'ban. Ditulis kat situ bulan Sya'ban. Tetapi kami tak tahu surat itu Sya'ban tahun ni ke ataupun tahun lepas. Kemudian Umar mengumpulkan para sahabat. Beliau berkata kepada mereka, "Da'u linnas syai'an ya'rifunahu." Tetapkan satu bagi masyarakat supaya mereka dapat mengenalinya. Anda boleh rujuk kisah ini di dalam Umdatul Qari fi Syarh Sahih Al-Bukhari. Ada penjelasan panjang kat situ. Maka kita faham bahawa kalender ini baru muncul pada zaman Umar. Tidak pada zaman Rasul SAW, tidak juga pada zaman Abu Bakar. Maka mustahil ada hadis yang Nabi kata Nabi
Nabi puasa awal tahun dan akhir tahun. Bahkan meletakkan nama puasa awal tahun dan puasa akhir tahun itu juga sangat buruk dan perlu dijauhi. Pun begitu, saya nak fahamkan anda juga bahawa yang tak ada adalah tahun. Tetapi bulan dan bilangan hari dalam sebulan sudah ada di dalam zaman Nabi SAW. Oleh itu, ada puasa Isnin, ada puasa Khamis, ada puasa putih 13, 14, 15 setiap bulan dan sebagainya. Yang tak ada hanyalah tahun. Itu pertama. Yang kedua, okey, kita dah boleh bersepakat berkaitan tentang Nabi tak puasa awal tahun, tak puasa akhir tahun. Tetapi Ustaz Abdul Somad kata boleh puasa sebab dalil puasa Muharram itu umum, puasa bulan-bulan haram. Persoalan kita ialah berapa kali Muharram Nabi hadapi dan berapa kali Muharram ataupun puasa awal Muharram yang Nabi pernah buat. Malangnya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW berpuasa, memperakui orang berpuasa dan menggalakkan orang berpuasa pada waktu berkenaan. Sekiranya benar ada kelebihan berpuasa pada hari berkenaan awal tahun dan akhir tahun, nescaya Nabi Muhammad SAW menyebutkannya, seperti mana Nabi pernah sebut berkaitan tentang puasa Tasu'ah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, la in baqitu ila qabili la asumanna at-tasi'. Maksudnya sekiranya aku masih hidup pada tahun hadapan, nescaya aku akan puasa pada hari yang ke-9 Muharram. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Tapi Nabi tak sebutkan tentang ni. Yang ketiga. Pun begitu, saya mahu jelaskan kepada anda, relax dulu, berkaitan tentang isu puasa awal Muharram ini ataupun puasa pada bulan Muharram ini, ada perbezaan pendapat para ulama daripada sudut hukumnya. Tapi sebelum itu, kita sebut tentang khilaf, kita sebut dulu tentang sepakat. Para ulama telah bersepakat bahawa tiada puasa yang wajib melainkan 4 saja. Yang pertama, puasa bulan Ramadan, puasa qada, puasa nazar dan puasa kafarah. Sama ada sebab bersetubuh dengan isteri pada bulan Ramadan atau kerana sumpah atau kerana membunuh. Selain daripada itu, tidak ada puasa yang wajib. Demikian juga para ulama telah bersepakat bahawa puasa berikut yang saya akan sebut sekejap lagi adalah puasa sunat yang jelas daripada sudut nas. Oleh itu kita mesti mendahulukan yang ni. Pertama, puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, puasa Ashura 10 Muharram, puasa Tasu'ah 9 Muharram, puasa Isnin Khamis, puasa putih 13, 14, 15 setiap bulan, puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok tak puasa. Tulat puasa, tungging tak puasa. Terbalik puasa, terlingkup tak puasa. Jadi puasa Nabi Daud. Dan hampir sepakat pada puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi kita detailkan lagi untuk anda mudah untuk bulan Muharram yang kita sedang hadapi ataupun akan hadapi. Kalau nak puasa yang tak khilaf, ikut jadual tahun ini, iaitu tahun 2021, 1443 Hijriah, kita boleh puasa 3 Muharram, puasa Khamis, 7 Muharram, puasa Isnin, 9 Muharram puasa Tasu'ah, 10 Muharram puasa Ashura dan puasa hari Khamis, 11 Muharram jika tak puasa 9 tu, kita puasa pada hari ke-11 sebagai ganti pada hari yang ke-9. Ke-13, ke-14, ke-15 yang tu disebut sebagai puasa putih lah, Yaumul Abyad. Ya, puasa ke-17, 17 Muharram puasa hari Khamis, 21 Muharram puasa hari Isnin, 24 Muharram puasa hari Khamis dan 28 Muharram puasa Isnin. Jadi berapa hari semua ni? 11 hari, hampir separuh bulan berpuasa. Tidak cukupkah ini untuk kita dahulukan? Jika nak tambah lagi, tambah dengan puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok tak puasa. Tulat puasa, tungging tak puasa, terbalik puasa, terlingkup tak puasa. Sampai Abang Jamil meninggal dunia. Okey, yang tu yang kita sepakat. Macam mana pula yang ulama khilaf ni, yang kita duk bincang, yang Ustaz Abdul Somad sebut ni? Yang tak sepakat ialah puasa mutlak bagi mana-mana tarikh dalam bulan Muharram ataupun puasa sepenuhnya bulan Muharram. Satu kumpulan ulama mengatakan bahawa ia bid'ah dan haram untuk melakukannya. Satu kumpulan lagi mengatakan harus dan dalil-dalilnya akan saya kemukakan nanti. Kita bahas. Kenapa ada kumpulan ulama yang kata tak ada pensyariatan khusus untuk puasa umum bulan Muharram sehingga tak boleh khususkan ibadat dalam bab ini? Pertama, kerana suruhan hadis Nabi adalah memperbanyakkan puasa. Maka dengan 11 hari yang kita sebutkan tadi sudah di
dianggap sebagai memperbanyakkan puasa. Kedua, Nabi tidak melakukannya, tidak menyuruhnya, bahkan tidak menggalakkannya. Bahkan kita tak nampak contoh itu daripada anak-anak murid sahabat. Anak murid, bahkan kita tak nampak contoh-contoh itu daripada anak-anak murid Nabi SAW, iaitu sahabat. Tak ada seorang pun sahabat Nabi yang khususkan tak ada seorang pun sahabat Nabi yang mengkhususkan puasa pada awal Muharram, apatah lagi pada akhir tahun bulan Zulhijjah. Selepas zaman Umar dan Osman pun tidak diriwayatkan puasa jenis ini. Ia baru saja muncul beberapa tahun ini. Jadi apabila ia baru muncul, maka sudah pasti kita perlu berhati-hati dengan peringatan Nabi SAW. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang buat perkara baru di dalam agama kami, dalam urusan agama ini, yang tidak ada sumbernya, maka amalannya tertolak. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maka sangat logik untuk kita berhati-hati dengan amalan ini. Itu pendapat orang yang kata tak ada pensyariatan lah, yang saya setujulah. Tetapi bagaimana pula ulama yang boleh bersependapat seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Samad? Dan kita tahu bahawa Ustaz Abdul Samad tidak bersendirian dalam bab ni. Darul Ifta Mesir juga mengeluarkan fatwa yang sama yang mengharuskan untuk berpuasa awal Muharram. Jadi apa hujah mereka? Pertama, terdapat satu hadis yang menceritakan berkenaan seorang lelaki. Dia tanya Rasulullah SAW tentang bulan apakah yang Rasulullah perintahkan untuk dirinya berpuasa setelah bulan Ramadan. Jawab baginda Nabi, in kunta sa'iman ba'da syahr Ramadan fasum al-Muharram fa innahu syahrullah. Sekiranya kamu hendak berpuasa setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah kamu pada bulan al-Muharram, kerana sesungguhnya ia adalah bulan riwayat al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini membuktikan bahawa galakan untuk memperbanyakkan puasa pada bulan Muharram. Maka 1 Muharram termasuk dalam tuntutan berkenaan. Maka menurut mereka ia menjadi dalil sunat berpuasa. Jadi adakah kita setuju dengan jawapan ini? Saya tidak bersetuju dengan jawapan ini. Jawapannya ialah hadis berkenaan dia menunjukkan memperbanyakkan, galakkan untuk memperbanyakkan puasa. Jadi 11 hari puasa bulan Ramadan yang saya dah sebut tadi sudah termasuk di dalam kategori memperbanyakkan. Syekh Muhammad Ali Farkus, dia sebut di dalam website dia, dia kata boleh berpuasa pada bulan Muharram tanpa mengkhususkan hari akhir tahun dengan niat mengucapkan selamat tinggal bagi tahun Qabariyah. Demikian juga puasa pada hari pertama dalam bulan Muharram sebagai niat membuka tahun baru dengan berpuasa. Terkecuali pengkhususan puasa Ashura dan puasa-puasa yang menunjukkan perbezaan dengan Yahudi. Sesiapa yang mengkhususkan akhir dan awal tahun dengan puasa sebenarnya bersandar kepada hadis palsu. Man sama akhir yaumi min Dzulhijjah wa awwal yaumi min Muharram khatama as-sanah al-madiyah wa iftataha as-sanah al-mustaqbilah bisaumin ja'alallahu lahu kafarah 50 sanah. Kononnya Nabi kata, siapa yang berpuasa pada hari bulan Zulhijjah dan awal hari bulan Muharram, siapa yang berpuasa pada hari akhir bulan Zulhijjah dan awal hari Muharram, dia telah menutup tahun sebelumnya dan membuka tahun berikutnya. Maka Allah akan menjadikan ia sebagai penghapus dosa selama 50 tahun. Hadis berkenaan adalah hadis palsu yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi anda nak pilih yang mana? Saya dah sebutkan kedua-dua pendapat para ulama. Anda nak pilih yang mana? Yang memperbanyakkan puasa bulan Muharram pada 11 tarikh yang saya dah sebut tadi, atau berpuasa 30 hari lengkap penuh, ataupun puasa 1 hari saja awal tahun, atau tak puasa langsung. Semuanya atas pilihan anda. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat. Stop recording.